Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Tuan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum, pembuka bicara. Salam takzim buat semua. Arang bertukar permata cerita saya. Marilah hayati bersama-sama. Yang dihormati Barisan Hakim yang arif, lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Hari ini saya ingin menceritakan salah satu daripada cerita yang saya baca. Ceritanya bertajuk Arang Bertukar Permata. Kawan-kawan, cuaca hari itu sangat panas. Teriknya terasa seolah-olah membakar seluruh tubuh keledingnya. Peluh bercucuran membasahi baju sekolahnya yang semakin kuning kekusaman. Sesekali dia menyeka peluh. Gadis kecil itu terus menggagalkan diri mengorak langkah. Perjalanannya masih lagi jauh. Tiba-tiba kotak ingatannya melayang mengingati peristiwa yang berlaku di sekolah pagi tadi. Suara tegas Cikgu Maznah terngiang-ngiang di telinga Aisyah. Kenapa Aisyah? Sebelum ini kamu tidak pernah bersikap begini. Tegas Cikgu Maznah. Hati Aisyah serba untuk mengeluarkan suara. Malunya bukan kepalang. Kelihatan beberapa orang murid mentertawakannya. Lantas wajah keibuan guru bahasa Melayu itu ditatapnya sayu. Kawan-kawan, tergetar-getar Aisyah mengeluarkan bicara. Maafkan saya, cikgu. Saya tidak tahu bagaimana mahu membuatnya. Perlahan saja suaranya, namun cukup jelas pada pendengaran Cikgu Maznah. Guru muda itu diselubungi kehairanan apabila mendengar kata-kata yang keluar dari bibir kecil anak muridnya itu. Masakan murid secerdas itu tidak tahu bagaimana mahu menyiapkan karangan yang diberikannya semalam. Pada hematnya, karangan yang bertajuk Bapakku Sayang tidak sukar untuk diselesaikannya. Tetapi disebabkan kehilangan kasih sayang seorang ayah menyebabkan Aisyah gagal menyiapkan karangan itu. Pandangan Aisyah mula berkaca-kaca. Namun Aisyah terhenti apabila kedengaran suara ibunya memanggil namanya. Aisyah, Aisyah. Oh, ibu rupanya, kata Aisyah. Ternyata ibunya masih dibendang. Kawan-kawan, petang itu selepas pulang daripada mengaji, Aisyah bermain dengan rakan-rakannya. Aisyah, Aisyah, awak makan apa tengah hari tadi? Tanya Nani, kawannya. Hari ini makan nasi panas, berlaukkan ikan kering, telur goreng dan jantung pisang rebus. Berselera aku makan hari ini, kata Aisyah. Kata-kata Aisyah itu disambut dengan deriaan gelak ketawa yang menyakitkan hati. Langsung tidak terlintas bahawa pertanyaan Nani itu bertujuan untuk menghina. Itu yang kau kata berselera? Ikan kering, telur goreng dan jantung pisang rebus. Patutlah selama ini kamu kurus kering saja, Aisyah. Aisyah makan ikan kering, Aisyah makan ikan kering. Patutlah badan kurus kering. Kata-kata dan lenggok basah yang berbau penghinaan itu begitu menggelitik hati rakan-rakan yang lain. Aisyah tersinggung. Dikukah hati masa jadi tampar pipi anak tunggal pegawai daerah itu. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, Aisyah memasang tekad. Kemiskinan dan kesusahan yang ditanggungnya kini perlu diubah.
hanya dengan kejayaan saja yang mampu mengubah masa depannya. Sekarang ini, dia hanya orang hitam yang tidak berguna. Ibu, Ibu, Aisyah berjaya. Aisyah mendapatkan 5A. Ujar Aisyah dalam seduh tangis gembira. Ting tong, Cik Aisyah, ahli-ahli lembaga pengarah Neraka Holding telah tiba. Panggilan interkom daripada setiausahanya memecahkan keheningan bilik sekaligus beranak menghancur memori kesusahan kehidupannya dahulu. Baiklah, awak siapkan semua dokumen yang saya perlu dan iringi mereka ke bilik mesyuarat. Saya akan ke sana sebentar lagi. Aisyah memberikan arahan. Kawan-kawan, kejayaan demi kejayaan yang ditempa telah membolehkan Aisyah menakluki puncak kemewahan dalam kehidupannya. Kini Aisyah merupakan seorang ahli perniagaan wanita yang terkemuka di Kuala Lumpur. Aisyah berjaya membuktikan bahawa dia mampu mengubah kehidupan silamnya. Selamat tinggal orang hitam yang tidak berguna, kerana hari ini ia muncul sebagai sebutir permata yang berkilau dan berharga. Aisyah tenang menyusul langkah ke bilik mesyuarat. Begitulah kawan-kawan cerita saya. Pengajaran daripada cerita ini ialah: pertama, kemiskinan bukan penghalang kejayaan. Sebaliknya, usaha yang tekun akan memberikan kejayaan kepada kita. Akhir sekali, kita mestilah menghormati rakan-rakan walaupun mereka kurang kemampuan atau miskin. Itu saja pengkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.